Setuju atau tidak Ustaz kalau saya katakan bahawa ustaz-ustaz YouTube ini, ustaz-ustaz yang mengajar, pendakwah-pendakwah yang mengajar di masjid, di surau apa semua ini, kita mengubah sukatan-sukatan pelajaran yang ada sekarang ini dengan membicarakan tentang politik, tentang rasuah, tentang kebebasan bersuara, tentang berfikir, kan hubungan politik antara bangsa, hubungan antara bangsa pengajaran mereka itu dari sudut pandangan Islam. Ustaz, Saya setuju. Saya setuju. boleh Ustaz uraikan sedikit? Saya sebut perkataan saya setuju tu dalam erti kata, bila kita lihat dunia pada hari ini, sudah semestinya bagi kalau kita tengok populariti di YouTube, Ya. sebelum datang ustaz-ustaz tertentu yang saya tak perlu sebut nama-nama mereka, yang mana kalau kita tengok pengajian-pengajian ilmu yang digemari, Ya. apabila menyentuh tentang isu-isu semasa, Ya. sama ada isu politik, Ya. sama ada isu bencana, Ya. isu ekonomi, Ya, ya. isu sosial dan sebagainya. Maknanya orang-orang ini, ustaz-ustaz ini mendapat perhatian kerana menyentuh perkara yang berlaku di sekitar masyarakat. Ya. Ni dia panggil hawas ni, hawas. Hawas ni panca indera. Panca indera kita yang 5 ni benda yang kita rasai. So saya katakan ini satu kejayaan. Tapi kita kadang-kadang ya kita berhadapan dengan cabaran. Apabila kadang-kadang muncul di kalangan ustaz jadi-jadian ini bercakap perkara yang pada hari ini saya bimbang apabila lawak jenaka itu dijadikan satu tarikan utama berbanding dengan konten. Ya. Okey, tak ada masalah nak lawak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang suka berjenaka berlawak. Okey. Ibnu Sirin, seorang tokoh tabi'in yang besar. Tapi dikenali oleh orang kata sebagai mufassir mimpi, pakar tafsir mimpi kan. Orang tabi'in yang besar, agung, dikenali sebagai rajulun mazzah, suka buat lawak. Dia gelak ketawa. Tapi bila dia baca Al-Quran, bila dia baca sunnah, taghayyara wajhu, tukar muka dia. Maknanya serius apa yang dia baca. Nak lawak tak ada masalah. Okey. Tapi kita katakan jangan jadikan lawak jenaka itu satu tarikan sehingga majlis-majlis ilmu yang tegas, yang serius itu tidak diberikan perhatian. Yang tu yang kita kena imbangi. Dibimbangi, yang tu jadi tarikan, konten tak lagi menjadi tarikan. Asas kita bukan lawak jenaka. Asas kita bukan pandai menyanyi. Asas kita bukan pandai bermuzik. Ini saya cakap dalam konteks ustaz. Asas kita adalah intipati, isi kandungan yang kita cakapkan. Ya. Ada juga Ustaz, ada juga di kalangan penceramah Ustaz YouTube ni, kita tak payah sebut nama, yang minta bayaran yang tinggi sekali. Dia minta hadir, pergi ceramah ataupun pergi kuliah, minta bayaran yang tinggi. Ada. Ustaz bersetuju ataupun tidak mengenai dengan perkara? Boleh Ustaz ulang mengenai dengan fenomena perkara ni Ustaz? Fenomena meminta bayaran yang tinggi ni, saya kira yang tu sebenarnya satu syarat antara pembeli dan penjual dalam konteks jemputan. Penjual ni orang yang nak datang nak bawa ilmu lah. Pembeli ni orang yang nak mendengar lah, yang nak mengambil manfaat daripada perkara tersebut. Kalau kita kembali, pertama sekali saya nak sentuh hukum mengambil upah. Hukum mengambil upah apabila menyampaikan ilmu. Benda ni kalau kita tengok di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, contohnya Abu Asim An-Nabil, seorang tokoh ulama hadis yang besar. Beliau ni, dia ni pasal dia orang susah, jadi dia meletakkan syarat nak ambil ilmu dengan dia kena ada bayaran. Bagi bayaran, baca hadis dia dapat bayaran. Maka hukum mengambil ujrah ataupun upah dalam menyampaikan ilmu di dalam Islam, sepakat para ahli ilmu, satu keharusan. Okey. Cuma bila kita cakap dalam konteks realiti pada hari ini, okey, saya nak bagi satu kadang-kadang satu stigma, saya nak pecahkan stigma ni. Sebahagian orang kita, kadang-kadang saya sebut, bila dia tengok ustaz ni, dia selalu nampak dalam kepala dia 100-200 ringgit. Tapi kalau dia baca pakar motivasi, 2,000-3,000 ringgit. Apa beza? Beza di mana? Beza kerana dia pandai motivasi?
Kawan ni pasal dia ustaz biasa, takkan ustaz mahal lillahi ta'ala. Mai kat ustaz lillahi ta'ala, mai kat pakar motivasi fulus. Diletakkan bajet yang tinggi. Yang ni saya kata perkara yang perlu diubah. Saya bukan kata ustaz nak demand dan sebagainya, tapi tahap profesionalisme. You jangan diskriminasi. You ambil ilmu daripada pakar motivasi, you juga ambil ilmu daripada ustaz. Ustaz memberikan ilmu agama, ustaz memberikan ilmu akhirat. Yang ni pakar motivasi, ilmu dia bagi ilmu dunia. So tak ada masalah dia nak bagi ilmu dunia pun okey, saya tak kata tak boleh. Tapi saya katakan jangan berlaku di sana diskriminasi. Sebab tu saya minta juga ustaz-ustaz pada hari ini profesional, perlu bersifat lebih profesional. Saya bukan kata demand. Tak, saya tak minta mereka demand, tapi saya minta agar mereka tampil dalam perwatakan yang lebih dihormati. Jangan kata ustaz mai sat baca doa bagi 100. Itu saya kira ustaz-ustaz tak perlu lagi bersikap seperti itu. Kita perlu letak kedudukan dan diri kita tu bukan nak membanggakan diri, tapi kerana kita bawa agama, kita bawa tugas dan tanggungjawab. So meletakkan syarat bayaran tertentu apa semua, kalau sekiranya berasaskan persetujuan kedua belah pihak, so apa masalahnya? Saya kira tak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya peletakan bayaran itu ke tahap yang saya katakan keterlaluan sangat, melebihi daripada kemampuan dan konten ataupun populariti dirinya. Sebab kita kena ingat, dunia sekarang dunia komersial. Kadang-kadang kita berada terikat dengan dunia komersial ini sampai kita tinggal dunia kesejahteraan. Sampai orang yang benar-benar ada kedudukan keilmuan yang tinggi diletakkan ke tepi, utamakan orang yang dapat bawa tarikan. Sebab itu kita terlalu berbicara tentang numbers, kita tak berbicara tentang kualiti, konten dan sesuatu. Ustaz, saya nak bercakap dengan Ustaz, nak bertanya dengan Ustaz, adakah perlu di kalangan penceramah ataupun Ustaz YouTube ini mempelbagaikan dari segi metod pengajaran mereka? Bukan sekadar duduk atas meja, buka kitab, baca matan, syarah. Mungkin ada cara lain, mungkin Ustaz ada cadangan lain untuk nak mengubah, perlu atau tidak mengubah metod pengajian itu supaya orang ramai lebih faham tentang keluasan Islam dengan kecantiknya Islam itu, ataupun bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz ada cadangan ataupun wajar atau tidak wajar mengenai berbicara mengenai dengan dia sebenarnya bergantung kepada kreativiti. Ya. Kreativiti seseorang. Ada yang bergantung kepada ceramah dia sahaja. Ya. Dan perakam videonya ataupun yang mengedit videonya tersebut hanya dengan cara dan kaedah seperti itu. Ada yang kreatif, yang melampaui perkara tersebut. Dia bukan saja mengajar, contoh berlaku isu-isu semasa. Saya ambil contohnya diri saya senang. Mudah. Okay? Saya dan Abu Akif dan seorang lagi sahabat saya, yang mana kami bertiga bila ada isu semasa, sahabat saya yang mengkaji, menganalisa isu semasa, dia maklumkan, okey Ustaz, kita ada Fatul, kita ada isu baru, sekian-sekian isu. Okey, kita rakam kat mana? Tempat mana sekian, bagi tahu. Contoh ketika mana saya memandu contohnya, nak rakam. Saya berhenti kereta parking tepi jalan Ustaz. Saya duduk tepi kereta, rakam. About 3 to 4 minutes. Ya. Itu saja. Menggunakan teknologi yang ada sekarang. Bahkan saya kira Malaysia kini lebih terkehadapan, cepat maklumat melalui SMS, melalui rakaman saat betul-betul masuk dalam YouTube dan sebagainya. Macam-macam teknologi bergantung pada kreativiti. Saya kira perlu kita perluaskan kaedah. Yang ni dia panggil approach, yang ni dia panggil metodologi, pendekatan kita. Yang ni yang termasuk dalam umum firman Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Seru ke jalan Tuhan dengan al-hikmah. Al-hikmah ini antara pengertian hikmah, selain ilmu, selain bersabar secara berperingkat, satu pengertian hikmah yang besar adalah al-hilm, bijaksana. Yang ni bijaksana kita, kebijaksanaan kita. Kalau kita ambil contoh, ada orang yang saya tengok pendakwah yang berdakwah melalui YouTube, yang saya kira hebat. Hebat. Dia contoh, dia baca dulu petikan ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Kemudian diulas. Ada yang dia ambil contoh nak mengulas isu kebakaran di Riau ke contoh. Ambil video Riau dulu.
kemudian baru kita ulas di sini, kemudian pergi pada apa yang berlaku dulu, macam-macam boleh buat. Bahkan dalam bentuk dia tak panggil ni, dia panggil apa, sekarang ni orang banyak dah buat berlakon-berlakon tu, istilah dia Parodi bukan? parodi. Ya, okey. Ada orang buat parodi. Kemudian ialah macam yang popular, apa dia budak tu, nama dia saya pun tak ingat dah. Kalau kita tengok yang berbentuk politik pun ada, Ya. yang boleh memberikan kefahaman dalam masa yang singkat. Parti ni macam ni, parti ni macam ni, parti ni macam ni. So bergantung kepada kreativiti. Saya tak boleh kata ini satu cara, ini dua cara. Sebaliknya masing-masing memiliki cara dan kaedah masing-masing untuk menarik penonton. Sekadar observasi Ustaz mengenai dengan penceramah dari segi Ustaz YouTube ni, adakah Ustaz masih, kita melihat dia orang ni masih lagi ditakut yang lama, cara yang lama, ataupun perlu berubah segera untuk supaya kita lebih Islam itu lebih cepat Saya kata saya suka yang tadi saya katakan, masing-masing ada cara masing-masing. Ya. Perubahan tu yang saya maksudkan di sini, kalau tengok di Malaysia ni, dia ada beberapa orang aja Ustaz yang dilihat popular melalui YouTube. Okey, berdasarkan observasi saya lah, observation saya. Jadi ustaz-ustaz ni dalam kelompok mereka ni, masing-masing cara yang berbeza. Ada ustaz yang pandai menyanyi, Bollywood tu. Tak perlu saya sebut nama, saya kira penonton mengetahuinya. Ada ustaz yang pandai berjenaka. Kemudian ada ustaz yang pandai bernasyid, gabung macam ni, kemudian pandai buat lawak dan sebagainya. Kemudian ada ustaz yang tegas, yang serius. Kemudian ada ustaz yang macam-macam. Cuma kalau tengok dari sudut penampilan masing-masing ni ataupun approach masing-masing, saya tengok masih lagi di tahap yang sama. Cuma ada di kalangan mereka mungkin berkemampuan, apa yang mereka buat, video mereka jadikan lebih berkualiti. Buat PowerPoint ke contohnya. Maksud berkualiti ni, dia punya rakaman dia. Jadi rakaman dia cantik, audio dia cantik. Jadi jelas. Dia guna pakai yang agak sedikit canggih dan mahal. Namun approach masih sama lagi. Masih sama dari sudut mengajak, buka kitab, syarah, ceramah, pentas, masjid, kuliah. Itu berlegar di sekitar tersebut. Saya mengharapkan kita boleh pergi dengan lebih jauh. Timbulkan, buat tazkirah-tazkirah pendek, pandangan-pandangan pendek, benda yang lebih realiti dan kena langsung dengan kehidupan masyarakat. Sebab saya kira tak lama lagi kita katakan YouTube ni ataupun internet ni umumnya akan menjadi media utama, melebihi media arus perdana. Sebabkan antara umur 20 hingga 40 tahun pada hari ini, mengikut kajian AC Nielsen, 80% penetration mengambil maklumat melalui internet.